ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Itu dalam syurga. Mata tak pernah tengok. Sedapnya, lawanya, cantiknya, egiknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah tengok. Merdunya, lazatnya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Hati pun bayang pun tak reti. Tak usah kena nak menceritakan, nak bayang pun tak reti. Itu hebat yang syurga. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda syurga angkat tangan? Kalau kata sampai ndak semua angkat tangan, tak ada bilang kami amno. Jadi kita kalau boleh-boleh berusaha dan berikhtiarlah untuk mendapatkan syurga. Nak dapat syurga syaratnya ada dua aja. Bukan banyak no. Dua aja syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul dengan rukun iman yang 6 tu. 100%. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Yakin, sungguh-sungguh 100%. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kemudian, dan percayakan qadar dan qada. Itu 6 rukun iman. Kita dah belajar dari jadu dengan ngaji tu. Jadi kalau percaya betul-betul, sah rukun iman kita yang pertama. Tapi tak cukup. Nak yang kedua pula tu. Mesti beramal soleh. Pada percaya, kena buat. Kena amalkan. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat. Ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja kena ikut cara Islam. Semayang cara Islam. Puasa cara Islam. Nikah kahwin cara Islam. Pendidikan cara Islam. Masyarakat cara Islam. Ekonomi cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, Allah akan anugerahkan syurga. Banyak ayat Quran yang menceritakan bahawa Allah hanya memberi syurga hanya kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Di antara apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya, yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Banyak ayat lain tu. Di antara apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengalir di bawahnya beberapa sungai. Banyak lagi. Apa kata Allah lagi? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus, yang paling canggih, yang paling bagus, yang paling best. Syurga yang paling best namanya Firdaus. Diturunkan kepada mereka. Itu janji Allah untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itulah. Jangan masuk dalam golongan orang yang menentang Allah, yang menderhakai Allah Ta'ala. Jangan. Kerana kalau kita derhaka pada Allah Ta'ala, Allah sediakan tempat lain, bukan syurga. Apa namanya? Lawan syurga apa? Neraka lah. 7 neraka Allah sediakan. Untuk orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayatnya. Allah kabul Al-Quran. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka belum sudah saya pula jadi selebriti. Selebriti di mana? Di hospital kampung. Udah umur 82 naik motor lagi. Mula langgar mentokah, padan mukaku.
3 3 3 hari 2 malam masuk hospital. 2 malam masuk hospital. Itu orang tak datang tu. Jadi itu orang tak datang tu. Jadi selebriti lah. Selebriti lah. Sebelum ini diketepi kenapa kerana ada diketepi kenapa kerana ada tanah sebab doa tu selawat dulu. Mula-mula puji Tuhan dulu. Sebelum itu saya dah cerita dulu ni. Kita jumpa Nabi Adam kata nafsi, aku, komen. Tak boleh bagi nasihat, tak boleh bagi syafaat, tak boleh bagi pertolongan. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Nuh, kita pun pergi jumpa Nabi Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Kita pun pergi jumpa Nabi Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Nafsi, kamu, aku ni. Tak boleh bagi syafaat juga. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun itu juga jawabnya, nafsi. Kata Nabi Ibrahim, pergi kamu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab itu juga, nafsi. Nabi Musa kata, pergi kamu jumpa dengan Nabi Isa. Jawabnya itu juga, nafsi. Nabi Isa kata, pergi kamu jumpa dengan Nabi kamu Muhammad SAW. Kita menjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta kepada Allah dan Allah kabulkan. Dia bagi syafaat bagi kita. Bantu kita. Patut masuk neraka kalau dapat syafaat Nabi. Tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Ndak ke tak nak. Kalau ndak, banyaklah selawat. Jangan asyik ngumpat orang je kerja. Jangan asyik mencarut je kerja. Jangan asyik apa lagi? Mendusta je kerja. Bergurau aja. Apa lagi? Mendusta je kerja. Bergurau aja. Berselawat lagi banyak. Yang bagus. Yang ke-10 sebab bagi ghufran tu ketiga. Yang ke-10 sebab bagi ghufran tu ketiga, pengampunan. Allah akan ampun dosa-dosa kita. Yang 11 sebab bagi memadakan barang yang dicita-citanya. Apa yang dia hajat dapat. Itu yang ke apa? Sebelumnya dia hajat dapat. Itu yang ke apa? 11. Yang ke-12 sebab bagi melapangkan ataupun mendapatkan ataupun berhampiran hamba kepada Nabi Muhammad SAW, mendampingkan tu. Mendampingkan diri dia kita dengan Nabi SAW. Hendak kita hendak esok di akhirat bersama dengan kita dengan Nabi SAW. Hendak kita hendak esok di akhirat bersama dengan Nabi. Sekali lagi, hendak kita hendak. Atau kalau hendak, selalu boleh sebut nama Nabi. Selawat selalu. Yang ke-13 sebab bagi menepati sedekah. Kita selawat tu selalu dapat pahala sedekah tau. Selawat banyak dapat pahala seolah dia bersedekah. Sedekah tu infak dalam bahasa tasawufnya Itu infak, menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi dapat pahala tu. Kemudian apa pahala tu? Kemudian yang ke-13, yang ke-14 sebab bagi menunaikan segala hajat. Apa saja hajat kita tu selawat dulu. Mudah-mudahan Allah Mudah-mudahan Allah tunaikan hajat kita. Yang ke-15 sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang. Yang ke-15 sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang berselawat atas Nabi. Ada dosa. Jadi menghilangkan apa ya? Menghilangkan apa orang yang selawat atasnya. Yang ke-22 sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat sebut setahun perjalanan. 4 kemenangan daripada doa orang itu atas jalan syurga dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia pada jalan syurga. Cari-cari tak jumpa. Macam dia nak pergi ke Tanjung Bangkong.
Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Jauh. Dah mengelama menjauh, sudahnya sampai ke mana? Sampai mengelama menjauh, sudahnya sampai ke mana? Sampai ke Hanyai. Mula nak pergi dalam bangkong, cari tak jumpa ke Hanyai perginya. Cari lagi jauh. Begitulah. Nak mencari syurga besok tak jumpa-jumpa. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat jauh. Begitulah. Nak mencari syurga besok tak jumpa-jumpa. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat jauh. Begitulah. Nak mencari syurga besok tak jumpa-jumpa. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat kampung mana orang dah. Jadi banyaklah selawat supaya kita senang kampung mana orang dah. Jadi banyaklah selawat supaya kita senang kampung mana orang dah. Jadi banyaklah selawat supaya kita senang berjumpa dengan syurga besok ya. Berjumpa dengan syurga besok ya. Yang ke-26, lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap pada daripada busuk majlis yang tiada mengucap pada daripada busuk majlis yang tiada mengucap pada. Tadi saya nak mula tadi ada. Tadi saya nak mula tadi ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga Ustaz Hafiz Sa'ad. Macam tu juga. Sama awam mau begitu juga. Sama awam ni aja sini. Ada? Ada selawat balik Dia nombor 2. Selawat tu nombor 2. Yang pertama puji Allah dulu. Nak syarah pun begitu juga. Pengurusi nak bagi taklimat kepada jemaah anda. Ada selawat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mulanya. Itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin dan sebagainya. Ya. Itu sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah. Yang ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim. Tuan-tuan, atas siratal mustaqim. Tuan-tuan, ujian yang terakhir bagi kita ialah meniti siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Itu namanya siratal mustaqim. Jalannya lurus. Jambatan yang menghubungkan mahsyar dengan syurga. Nak lepas ke nak jatuh? Nak lepas ke nak jatuh? Nak lepas lah. Kalau jatuh ke mana? Bawahnya ada apa? Bawahnya ada apa? Neraka. 7 neraka ngangir di bawah tu. Jadi kalau tak nak masuk neraka, kena lepas. Agak-agak kita ni boleh lepas ke? Kalau rajin selawat, insya-Allah. Rajin selawat, insya-Allah lepas. Kalau sebut Nabi Muhammad tak sebut apa dia moncornya jadi kerkut. Bakhil. Langsung tak bakhil. Langsung tak lepas. Jadi banyak selawat. Nanti dia lepas. Bila lepas, syurga lah. Titi itu tuan-tuan dan puan-puan besar mana? Tuan dan puan-puan besar mana? Ada besar. Bagi mereka-mereka yang derhaka. Jauhnya dari tepi ke tepi. Ini pada masa ini mahsyar. Ini syurga. Sini ada titik. Jauhnya berapa jauh? Tuan-tuan, berapa jauh? 15,000 tahun perjalanan. Ini bukan melawak ni tau. 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki. 5,000 tahun rupi ni apa? Mendatar. 5,000 mendatar. 5,000 tahun menurun. Tahun menurun. Tahun menurun. Itu 15,000 tahun. Itu 15,000 tahun. Di atas tu ada pula. Di atas tu ada pula pengait. Supaya orang jatuh ke bawah. Dipanggil kalalib. Baca musikah hadis. Dalam musikah hadis ada situ. Ada sebut tu wabihi kalalib.
dan padanya ada pengait. Yang ngait orang daripada titik itu pengait. Yang ngait orang daripada titik itu supaya jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah ke mana perginya? Kalau jatuh ke bawah ke mana perginya? Neraka. Ya, itu dah apa titik siratul mustaqim. Jadi orang rajin selawat dia akan lepas. Titik siratul mustaqim dia. Yang ke-29 tadi. Sebab bagi kemenangan. 28 tadi. Dengan lalu di atas siratul mustaqim. Yang ke-29. Sebab bagi berjumpa. Yang ke-29. Sebab bagi berjumpa orang yang berselawat itu atas Nabi SAW. Bila rajin selawat, kita akan jumpa dengan Nabi. Bersama-sama dengan Nabi dalam syurga. Yang ke-30. Ya. Sebab bagi rahmat Allah. Rahmat Allah. Bagi orang selawat. Tidak ke tak tidak rahmat Allah. Nak buat apa? Rahmat Allah nak buat apa? Air boleh minum. Bihun boleh mamam. Memutan boleh mamam. Boleh mamam. Memutan boleh mamam. Tawayan boleh mamam. Rahmat nak buat apa? Nak melayakkan masuk dalam syurga. Kita kalau masuk dalam syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Bukan dengan pahala kita semayang tadi. Tak ada. Itu tak layak masuk ke syurga. Kalau Allah bagi rahmat baru kita dapat syurga. Jadi rajin selawat, Allah selamat. Allah bagi rahmat pada kita. Ya. Udah bunyi dah. Bila dah bunyi, saya berhenti dulu. Sebelum saya berhenti, saya ada bawa ni. Nak khabar dah tuan-tuan. Ini ada kalender. Kalender ni bukan untuk saya. Untuk pondok di Tapah. Nama pondok tu Al-Aminin. Nama pondok tu dia kampungnya kampung apa? Lubuk Katak. Di Tapah tu. Jadi saya bawa ini kalau ada yang teringin untuk menderma kepada pondok itu. Harganya 3 keping RM10. Nak sekeping pun boleh. Itu terpulanglah. Jangan bagi RM1. 3 keping RM10. Kalau ada lebih baginya tu, siapa dapat? Pondok tu dapat. Kalau nak bagi derma pada pondok tu, datang ni ambil beli. Tak ada apa, saya bawa balik aja gitu je. Ini dah. Dia ada tak bawa duit, tak apa ambil. Siapa nak pergi ambil je. Saya bayarkan. Saya bayarkan. Nak apa? Banyak duit ni tau. Jadi kalau nak ambil 3 keping RM10. Dia dah siap. Dia dah siap bungkus 3 keping tu. RM10. Boleh share 3 orang. Kalau nak datang ni. Kalau tidak. Itu aja lah. Kalau nak satu pun boleh. Tapi agak patut-patut lah. Kalau lebih. Kalau bagi lebih. Siapa dapat? Pondok tu dapat. Bukan saya dapat. Dapat pada pondok tu. Jadi seolah-olah tuan-tuan menyumbang kepada pondok-pondok tu. Alright. Sekian dulu. Tak ada banyak kempennya. Mudah-mudahan kita sedar. Dan dapat kita pahala daripada pembelian kalender tadi. Jadi datang sini Kang. Saya lepas ni Kang nak buang air. Dapat duit masuk aja dalam beg tu. Apa? Okey dia tu. Kalau RM10 lah. Kalau RM5 lah. Kalau sekupang lah. Tak kira lah. Saya bayar lebihnya. Nampak je. Sekian dulu aku qali hadza wa astaghfirullahal azim.